Okey. Sekarang ni kita sambung bahagian yang ke berapa ni? Ketiga. Okey, bahagian ketiga untuk penangan projek. Tadi kita berhenti kat display or record. Sekarang Azmira keluar apa sekarang? NetBeans. Bin. Sekarang kita berada dalam display or record kan. Display or record kita tahu dia akan terus dua exception. Okey, dia akan terus dua exception iaitu file not found dan juga IO exception. Okay, file not found dan IO exception. Okay, sepatutnya you all kena buat dua cache lah sebab sini ada apa? Ada dua exception kan? Ada dua exception. Satu file not found exception dan satu adalah IO exception. Tapi sini display all ni dia terus dia akan lempar. Dia akan buang dua jenis exception, file not exception dengan IO exception. Tapi di sini saya hanya cache ataupun saya hanya tangkap satu exception saja iaitu IO exception. So you all boleh buat satu lagi exception. Nama dia you all boleh buat catch. Saya tak pasti yang datang dulu. Tak apa, kita cuba buat dulu. File. Bila kita tengok di sini, exception adalah file not exception. Okay. Okay, file not exception. Okay. File, saya buat exception. File exception, saya buat nampak file exception SOUT, kemudian saya buat sini file exception dot get message. Okay, sama ya. Okay. Kenapa? Ada masalah apa ni? Oh, exception file has already been caught. Okay, so tak perlu buat lah. Okay, tak perlu buat. Okay. Sebab dia termasuk dalam IO exception ni. Okay, dah. Okay, selesai. Okay, so maksud staff ratio ni, dia terus file not found exception dengan IO exception. So, you all boleh tengok, mungkin file not exception ni berada dalam IO exception. So, bila kita tengok dalam saya nak buka apa ni, nak buka slide IO section di mana? Okey. Saya tunjuk so you all boleh nampak. Saya jumpa lah. Di mana dia? Sekarang Azmira keluar apa sekarang Azmira? Keluar slide. Okey, slide kan? Sekarang ni tadi kita buat di terus IO exception dengan file not found exception kan? Betul lah? Kita terus IO exception dalam method display or record tadi, saya lempar IO exception dengan file not found exception. Tengok, sekarang ni file not found exception ni adalah file not exception ni. Nampak Nampak Azmira file not exception Nampak sir. Okay, file not found exception ni adalah subclass kepada IO exception. Bermaksud bila you all dah cache IO exception, automatically dia akan cover ke semua ni lah. That's why kita tak perlu buat tadi, kita tak perlu cache file not found exception. Okay. Ini praktikal lah, you all boleh nampak. Okay, sekarang ni keluar apa Azmira? Ke NetBeans. Okay, sekarang ni so bila display all record ni dia terus IO exception dan juga file not exception. So dia cache kat sini. Dia cache satu saja sebab file not found exception ni merupakan subclass kepada IO exception. Okay, itu je. Selesai. So tengok display all records dia akan terus IO exception dengan file not found exception. So you all kena tangkap dia di dalam, kena tangkap terus lemparan tadi. Okay, lemparan tu adalah terus ataupun buang. Okay, dalam try cache. Okay, dalam try cache. So indentation dalam konteks programming amat penting untuk kita nak memudahkan pembacaan. Okay, kita akan tahu di statement adalah kepunyaan siapa, di statement kepunyaan loop mana. So ini adalah penting untuk apa ni, dari segi readability, keboleh bacaan. Okay. Okay, ini untuk apa ni? Untuk display or record selesai. Sekarang ni
Sikit sekarang ada lagi ya. Sekarang display all action perform, display all dah selesai, dah habis. Kemudian kita pergi kepada search. Okay, search. Untuk search, saya double klik, tengok apa jadi search. Okay, apa yang you akan faham search? Okay, so sekarang kita tengok ada beza tak antara display all. Add record, dia akan simpan satu record. Display all, tengok, display all dia ada benda ni kan. Benda ni. Okay, nampak? Ini display all. Actually display all ni kita nak baca semua record, semua data, semua baris di dalam text file. Kalau tengok read all from file ni, read all record from file ni, read all record maksud kita akan baca semua baris di dalam text file. So dia sama saja. Dia sama. Okay, read all record from file. Okay, so kalau nama yang lebih cantik, yang lebih bagus adalah read all record. Sebab read all record ni kita akan panggil dalam metod-metod yang lain. Okay. Contohnya adalah yang saya nak tunjuk kejap lagi. Apa ni pula ni? Tak apalah. Okay, di mana dia? Okay, search. Button search. Okay, button search. Bila saya search apa jadi? Tengok, saya gunakan staff operation sebab saya nak panggil metod apa? Saya nak panggil metod apa ni? Kita akan tengok. Search. Basically, apa yang you all akan faham? You all nak search. Saya tunjuk kena tahu dari segi logik dia. You all nak search data yang terdapat dalam text file. So, makna kata untuk you all nak buat searching, you all kena baca data kesemua dahulu. Baca data dalam satu record, simpan dalam array list. Kemudian baca record. Sekarang ni keluar text file kah Azmira? Ya. Okay. So basically untuk nak searching, apa you all kena buat adalah pertama sekali you all kena baca kesemua record di dalam text file. Baca satu record, simpan dalam array list. Kemudian baca satu lagi record, simpan dalam array list yang kita buat tadi tu. So, bila you all dah baca data dan semua simpan dalam array list, kemudian baru you akan membuat comparison yang terdapat di dalam array list. Senang. Okay, contohnya saya tunjuk di mana. Okay. Di mana? Okay, nampak? Sekarang ni saya sebut tadi kita akan buat searching based on staff number. So saya akan dapatkan data daripada text field staff number. So bila kita tengok di sini, saya dapatkan data daripada text field staff number. Okay, ini saja saya nak membuat tracing. Tak apalah, ini tak ada masalah. Jadi tak ada masalah. Okay, staff record. So saya gunakan satu record lah. Ada yang saya gunakan M, ada yang saya gunakan EMP, ada yang saya gunakan record. Tak perlu risaulah. Record ataupun M sama aja. Jenis adalah staff. Nampak? Find record. Saya akan panggil find record dalam kelas staff operation. Dalam kelas staff operation ni adalah variable daripada kelas staff operation. Find record. Find record. So apa yang saya pass? Saya nak pass, nampak, staff number yang saya dapat daripada text field. Find record. Find record. Dan find record ni dia akan ada satu parameter yang berjenis integer dan dia akan return find record ni dia akan return dalam bentuk apa? Kita tengok sini variable record dalam bentuk staff. Dalam bentuk staff. Okay, dalam bentuk staff. So kita tengok find record. Find record dia akan terima satu parameter yang berjenis integer dan dia akan return dalam bentuk record ni jenisnya adalah staff. So kita pergi ke find record. Find record dalam staff operation. Nampak find record. Find record, so dia akan terima satu parameter berjenis integer. Bermaksud nilai staff number ni akan diberikan kepada M0. Okay, M0. So kita akan membuat dia punya ni lah. Membuat dia punya operasi.
So find record akan return dalam bentuk staff. Find record akan return dalam bentuk staff. So bila dia return find record, dia akan return kepada variable yang berjenis staff juga. Akan return dalam bentuk variable yang berjenis staff. Dia mesti data type mesti kena sama. Okay, so find record juga akan terus find exception dengan IO exception. So maksud you all kena letak dalam, tengok find record ni, dia akan terus IO exception dengan find exception. So you all kena letak dalam try catch. You all kena tangkap exception tersebut. Tangkap IO exception. Okay. Kemudian bila kita tengok balik find record. Nampak? Saya nak panggil apa ni? Saya nak read or record from file. Read or record from file. Mana ni? Di mana? Di sini. Saya nak panggil balik. So saya dah jimat coding. Saya just panggil je. Okay. Read or record from file. So saya akan panggil. Maksud read or record from file ni, dia sama je yang display or record ni. Display or record ni dia akan baca data, dia akan baca setiap baris di dalam text file. Dia sama je. Dia sama saja. Kalau tengok di sini, sampai di sini, dia sama je. Tengok. Di sini, sampai di sini. Dia sama. Memang saya copy. Okay, sama je. So kita tahu, saya dah tunjuk tadi bagaimana semua data dibaca daripada text file. Dia akan baca setiap baris. So bila find record, see, dia akan baca semua record di dalam dalam text file. So dia akan simpan di dalam array list. Dia akan simpan dalam array list. Okay, array list ni adalah array list, employee list. Okay, bila you tengok sini, read or record from file. Read or record from file ni, dia akan return dalam bentuk array list staff. Ni adalah jenis data yang di-return oleh read or record from file. So bila you nak assign data yang you panggil read or record from file ni, pastikan jenis datanya adalah sama. So contoh sini, read or record from file, so dia akan return dalam satu variable employee list. So employee list ni adalah data yang berjenis array list staff. Array list staff sama dengan ni, array list staff untuk read or record from file. Kena data mesti sama. Penting array list ataupun array of object. Kita nak baca data yang simpan dalam array list. So bila you all dah baca data dalam text file, okay, kemudian you simpan dalam array list, kemudian kita akan buat comparison. Sama je, kita akan buat comparison. Okay, comparison. Kita akan baca setiap data yang disimpan dalam array list. Okay, so kita akan check. If mno, kita ambil di sini, kita akan pass mno sama dengan employees.getI get staff number. So array list saya pun dah ajar you all. Okay. Untuk array list you all kena gunakan getI untuk nak dapatkan data. GetI kemudian .get staff number. So dia akan check. Mula dia akan check employee.getI, employee list yang berjenis array list ni .getI iaitu get kosong. Bermaksud kalau employee list .get kosong ni bermaksud dia akan merujuk kepada satu objek ni. Satu objek. You all tak tentukan lagi. Okay. GetI ni dia akan merujuk kepada satu objek yang ada 9 data ni. So bila you all specifykan get staff number, so baru dia akan merujuk kepada satu-satu. So dia akan check adakah M number ni sama dengan satu-satu. Kalau sama, nampak? Kalau sama apa jadi? Employee M yang punya staff ni akan merujuk ke mana? Employee list.getI merujuk. So getI ni merujuk kepada objek yang ada list data. So M pun akan merujuk kepada objek yang mengandungi list data. Kemudian dia akan tulis record dijumpai. Okay, so setiap kali ini kita dalam data structure kita sebut sebagai linear searching. Okay, linear searching carian linear. Okay, carian jujukan. You check satu. Ini yang simple yang saya gunalah. Saya tak gunakan binary search, saya gunakan linear search. Kalau binary search ni bila melibatkan data yang banyak, you all dah belajar dalam data structure. Sekarang data sikit saya gunakan linear search. So saya akan
test sampai habis data dalam array list. Kalau jumpa M ni tak akan bernilai null. Kalau rekod dijumpai, M ni tak akan bernilai null. Tapi kalau data yang tak dijumpai, dia check tak ada, dia check, katakan dia nak check, saya buat 2 case. Dia nak check, dia nak cari data 555. Bila dia baca data 55, dia check, adakah M number 55 sama dengan employee.getI. Sekarang get kosong. Get kosong.get start number adalah 111. So 55 adakah sama 55 sama dengan 1? Tidak. So dia akan increase I menjadi 1. So dia check if M number iaitu 55 sama dengan employee.getI get 1, get 1 sekarang merujuk kepada this object. Kemudian .get staff number iaitu 55 sama dengan 55, ya betul. So M akan merujuk kepada objek kepada objek yang mengenai this data 55 Sulaiman Hassan sehinggalah 6500. So dia kata rekod dijumpai. Okey, faham? Maksud M tak akan bernilai null. Tetapi kalau dia nak cari rekod yang staff number-nya adalah 2222. Bila dia check sekarang ni, that's why saya buat initialization kat sini null equal to M. So mula dia cari adakah 222 sama dengan 1? Tidak. Kemudian dia akan pergi ke I sama 1. Adakah 22 sama dengan 55? Pun tidak. So bila dia check tidak dijumpai. So maksud nilai M ni still adalah nilai null. Kalau null bermaksud data tak dijumpai. Okay. Data tak dijumpai. So dia akan jumpa ke tak jumpa ke, so dia akan return M. Dia akan return M. So bila dia return M, so, kembali semula kepada sini. So kita akan tahu sama ada record ni berjenis null ataupun tidak. So tengok, kalau record is not equal to null bermaksud record dijumpai, so dia akan display. Kita akan dapatkan data ni. Sebab record ni ada berjenis staff. So kita gunakan record.get staff number bla bla bla. So selepas tu benda ni, selepas you all dah dapat, saya akan simpan di dalam, saya akan display dalam komponen GUI. Tengok, saya display pada text field staff number. Saya paparkan, saya display pada text field name. Kemudian saya display data address pada text field address. Tapi tengok salary. Salary ni dalam bentuk double. So untuk set type saya kena convertkan double ke string. Okay, double allowance kepada string, double deduction kepada string, double net salary kepada string. Sebab saya gunakan set text. Okay. Ini tak ada masalah untuk text field. Kalau radio button, bagaimana radio button? You nak set. Gender ni adalah you all dapatkan daripada sini. Okay. Gender ni gender ni kena buat comparison lah. Gender.equals. Ini kita boleh gunakan equal guna case ataupun equals. Kemudian kita akan check. Check ni berdasarkan kepada sinilah. Male ke, female ke. Okay. Bukan. Ni berdasarkan kepada kita punya tetapan lah. Saya guna sini M besar, F besar. So you all boleh check sini. Gender.equals male. So you akan set selected. Make a male radio button to be selected. Ataupun kalau .equal female, okay, set selected sebagai true. So you gunakan set selected sebagai true. So maksud radio button male akan di-select, akan di-check. Okay. Itu kaedah dia. Kemudian kalau bukan male ataupun female, apa yang terjadi? Kita clearkan selection. Kemudian gender is unknown. Tapi tak wujudlah benda ni. Saya just letak je. Okay. Ni untuk kita search. Bila jumpa, kita akan display. Okay. Bila jumpa, kita akan display. Ini berkaitan dengan radio button. Kita nak set data pada radio button. Kemudian ini, satu lagi. Ini adalah berkenaan dengan combo box. Berkenaan dengan combo box. Okay, untuk combo box, ini combo box. Yang paling penting, you kena dapatkan item dulu.
CB state dot get item count. Sebab dalam combo box kita ada beberapa item, saya tak pasti ada 5 ke ada 4. Get please select the index Kedah, Perlis, Penang, Perak. So ada 5. So dia akan return get item count ni, dia akan return 5. 5 ni akan diberikan kepada get item count ni, kita nak dapatkan bilangan item yang terdapat dalam combo box. So dia akan return 5 kepada state count. So kita akan buat comparison. String negeri, saya buat macam ni, negeri, string value of, okay, you kena ingat get CB state nak dapatkan data daripada nak dapatkan data daripada combo box dengan menggunakan index, you akan gunakan get item add. Sebelum ni kita gunakan CB state dot get selected item. Get selected item bermaksud kalau user pilih itu kita akan ambil. Tapi sekarang ni kita nak dapatkan data daripada combo box berdasarkan kepada nilai index. Index dalam combo box akan start daripada kosong. So CB state dot get item at kosong. String ni bermaksud dia akan buang ruang kosong di kiri dan kanan perkataan tersebut. Okey, contoh ruang kosong sebelum Kedah dan ruang kosong selepas Kedah sama dengan Perak dan sebagainya. String. Okey, apa maksudnya di sini get item in combo box so get item add ni dia akan return dalam bentuk get item add, dia akan return dalam bentuk objek. So you all kena tukarkan ke bentuk string. So gunakan string dot value of. Okay, so kemudian you all buat comparison. If state, nilai state ni, nilai state yang you all dapatkan data daripada text field, daripada text file ke state dot equal to negeri. So kalau sama, you all buatkan set selected index I. Itu untuk kita nak display data yang telah dipilih dalam combo box. Okay, combo box. Okay, selesai. Ini saya display pada, bermaksud yang ni semua saya bila data dijumpai saya akan display pada komponen masing-masing. Okay, yang ni saya display jugalah dalam test. Saya display pada, kalau you ingat lagi dalam output saya display pada komponen masing-masing. Bila search dijumpai, saya display pada komponen masing-masing. Okay, pada text field, pada combo box, dan juga saya display juga pada pada text area. Okay, pada text area, nampak? Text area. Kemudian saya buat G option pane, okay, the record of staff bla 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 is found successfully. So ini kalau data dijumpai, maksud mana? Ini kalau data dijumpai, kat mana? Kat sini. Ini adalah case bila data dijumpai. Kalau data tak dijumpai, bermaksud record adalah null. So you akan kena buat satu message lagi. The record of blah blah is not found. So you say display dua tempat kan. Satu pada show message dialog box, satu lagi pada text area. The record of staff blah blah is not found. Okay, itu untuk searching. Okay, untuk searching. Okay, dah habis searching. Okay, dah habis searching. Ada lagi dua lagi. Saya pergi yang senang sikit lah. Update, kalau update macam update. Searching dengan update ni dah lebih kurang sama je. Bila saya tekan update ni bermaksud bila kita search data, contoh saya tunjuk Azmira, sekarang keluar apa Azmira? Keluar output. Keluar output kan? Okay, bila saya klik satu, kemudian saya tekan search. Okay, so dia keluar pada komponen GUI dan juga pada text area. So kalau update, ni apa maksud update? Kalau update ni dia akan baca semua balik data dalam ni. Dia akan baca semua balik dalam komponen GUI ni. Kita akan baca yang ni semua kita akan baca, sama seperti proses dalam save data ni. Dalam save data, kita akan save data ni maksud kita akan simpan satu record. Save data kita akan baca benda semua. Update pun sama juga. Konsep dia kita akan baca semua. Kita akan baca semua ni sekali lagi. So bila kita update, dia akan baca semua apa yang terjadi adalah
kita kembali semula ke NetBeans. Betul update ni, tengok apa yang saya buat. Dia sama juga macam, dia sama seperti mana? Seperti mana? Ha ni, seperti ni. Seperti button save. Seperti button save. Okey, seperti button save. Cuma ada beza URL akan tambah sedikit je. Save button mana? Button update. Button search, button update. Button update. Button update sama juga. Okay, you all kena dapatkan data semua daripada komponen. Okay, daripada komponen. Sepatutnya benda ni saya kena buat satu method yang asing. So saya just panggil saja. Okay, ini saya buat 2 kali dah. Okay, nampak? Saya panggil, saya ambil balik data daripada text field ataupun text field, ready button, combo box, dan saya simpan dalam satu record. Okay, simpan satu record. Kemudian apa jadi? Saya buat satu array list. Kemudian yang ni apa maksudnya ni? Yang ni bila saya baca semua record, saya baca semua data dalam komponen GUI, text field, ready button, combo box dan sebagainya. Okey, saya simpan dalam satu objek. Sebab apa nanti saya nak buat comparison berdasarkan kepada variable employee. Employee ni ada berjenis staff. So, saya buat satu array list sebab apa? Saya nak baca semua record dalam text field. Sorry, saya nak baca semua record dalam text file. Nampak? So record ni kita dah guna berapa kali lah. Dekat search sekali, dekat update ni sekali. Okay, so kita baca, kita simpan dalam, setiap kali kita baca, kita akan simpan dalam array list. So kita tahu record ni dia akan terus file not found exception dengan IO exception. So you all pun kena letak try catch. Okay, so bila you all dah baca semua record di dalam text file dan you all simpan dalam array list, so barulah you all akan membuat comparison. You all akan membuat comparison. Sebab AMS ni adalah data yang you all telah menyimpan semua record dalam array list yang you all baca data daripada text file. Okay, so and kemudian you all buat employees.getStaff number. Kat mana you all dapat benda ni? You all dapat di sini. Okay, you all simpan dalam ni. Ataupun you all boleh gunakan staff number, tak masalah, sama aja. Okay, you all boleh gunakan staff number ataupun you all gunakan employee.getStaff number, sama aja. Okay, dia sama. Kat mana? Benda ni. Okay, ataupun you all boleh gunakan macam saya tadi kan. Yang ni you all boleh gantikan. Sebab dia berada dalam method yang sama, you all boleh gunakan staff number, tak ada masalah, sama aja. Okay, sama aja. Staff number tak boleh diedit Staff number tak boleh diedit. Okay, kemudian you all buat sama. Kalau record tu dijumpai di dalam array list, you all akan buat update. You akan kena buat update. Update ni adalah kita gunakan set. SE. Ini untuk kita nak update record dalam array list. Okay, array list. So kat sini ada 3 step tau. 3 step untuk update. You kena baca data daripada, you kena dapatkan data daripada komponen GUI, simpan dalam satu objek untuk satu record. Kemudian lepas tu you kena baca data daripada text file, baca semua data daripada text file, simpan dalam array list, kemudian buat comparison. Kalau jumpa, barulah you akan update. Bila update, maksud you all dah dapat array list yang baru. Array list dengan data yang terkini. Bila dah dapat data yang terkini, apa you all kena buat? Simpan semula ke dalam file. Simpan semula dalam file. Add or record in file. All records. All record bermaksud di mana? Add or record. So dia akan terus kita add or record. Kini kita bukan nak tambah, kita nak override. So you all tak perlu letak true. Kita nak override data yang lama dalam text file. Okay, you tak perlu letak true. Kita bukan nak append ataupun nak extend. Kita nak ganti baru. So konsep dia sama juga.
So add or record. So you all akan hantar array list yang mempunyai data yang terbaru. Amps ni adalah release. Nampak? Release stuff. Okay, array stuff. So add or record in file. So you all panggil add or record in file. So dia akan terus add or exception. So you all kena cache IO exception ni. So seperti biasa, nak simpan file writer, print writer, kemudian you all simpan. Okay, baca setiap location dalam array list, kemudian simpan dalam file menggunakan PW, print writer. Kena tutup, habis dah tulis, kena tutup. Okay, tutup. Okay, itu je. Tutup sebab, okay, add or record ni dia terus IO section, so you all kena cache. Letak sini. Okay, habis untuk add or record. Untuk apa? Untuk update. Selepas tu, dah habis untuk update, kita akan pergi last sekali iaitu delete. Delete pun sama juga konsep dia. Delete pun sama juga konsep seperti update. Okay, search, update, delete ni dia lebih kurang sama je. Delete, bila delete, so kita nak delete based on kepada search pun, kita akan search based on staff ID. Update pun kita akan update based on staff ID. Kemudian delete pun kita akan delete based on staff ID. Semua saya berdasarkan kepada staff ID. So sekarang ni tengok. Saya akan dapatkan apa ni? Data daripada text field staff number. Kemudian setelah tu tengok, saya guna lagi read or record from file. Saya guna banyak tempat ni. Okay, sebab saya nak simpan, sebab apa? Sebab bila saya baca semua data dalam text file, saya akan simpan dalam array list amps. Amp ni adalah array list stuff. Jenisnya adalah array list stuff. So konsepnya sama juga. Okay, so bila you all dah baca semua data disimpan dalam array list, kemudian you all akan buat comparison. Jika staff number sama dengan m.getI get staff number, so yang ini kenapa saya gunakan benda ni? Ada reason dia. Sebab saya nak gunakan pada text area display. Sebab saya nak gunakan get staff number dengan get name. So that's why saya point kepada m. Untuk nak delete, tengok. Nak delete, kita gunakan apa ni? Remove. Okay, kita gunakan remove I. Okay, contoh kita nak delete data yang yang ada item 222. So 222, so dia akan tengok pada index berapa. Kalau index 2, so dia akan remove index 2. Okay, index 2. So dari segi shifting to the left tu, you all tak perlu risau sebab array list akan buat. Kalau ikut data structure, bila you delete, you kena buat anjakan ke kiri. Kalau penambahan, kena buat anjakan ke kanan. Tapi apabila you all gunakan array list, dia akan buat untuk you. Okay. Okay, so bila remove, bila data yang you nak delete tu dijumpai, okay, based on kepada staff number, so bila jumpa, so saya akan buat satu variable yang akan merujuk kepada index array list yang merujuk kepada sesuatu objek. Ini bermaksud index bagi array list yang merujuk kepada objek yang you all nak delete. Okay, so objek itu akan ditunjuk oleh m. M ni adalah variable yang berjenis staff. Okay. So bila jumpa, so dia akan remove I. Katakan I sekarang ni, record ini adalah I kosong. Ini adalah I1. So bergantunglah. Kalau you all nak delete 55, so dia akan remove 1. So bila m remove 1, array list yang terbaru akan ada satu record sahaja. So akan ada update ataupun senario terkini di dalam array list amps. Amps maksud employees, banyak employees. M satu employee. So bila you all dah remove, setiap kali you all remove dan you all update, bila you all remove dan update, you all kena tulis semula. Simpan semula di dalam record text file. Simpan semula di dalam record text file. Add or record in files. Okay, add or record in file. So you hantar array list. Okay, array list nama variable adalah amps. Di mana?
Sini AMS. Okay, nampak AMS. Okay. So dia akan simpan lah. Dia akan simpan data add or record ini. So dia akan simpan semula. Dia akan ganti dengan data yang baru. Okay, ini maksud delete. So bermaksud apa yang kita boleh tengok di sini adalah, okay, ini kalau data dijumpai, kalau data tak dijumpai, so dia akan keluar benda ni lah, message alert box. Apa yang kita boleh buat di sini adalah search, update dengan delete. Search, update dengan delete. Untuk nak search, untuk nak update, untuk nak delete, you all kena baca ke semua record terlebih dahulu daripada text file. Kemudian boleh you akan buat comparison. Search. So dia akan buat comparison. Bermaksud sebelum search, update, delete, you all kena baca ke semua record di dalam text file. Bila you all baca ke semua record dalam text file, kemudian simpan semua tu dalam array list. Kemudian boleh you akan buat comparison. Kalau search, buat comparison dengan array list. Kalau update dengan delete, you all tambah satu lagi proses. Update delete, bila you all update, kena tulis semula add or record in the file. Delete pun sama. Bila dah delete, kena add or record in the, dalam text file. Okay, itu yang saya nak tekankan. Okay, itu sahaja. Okay, itu sahaja. Okay, yang saya nak tekankan. Okay. Okay. Buat masa kalau you all nak exit, gunakan system.exit kosong. Contoh saya nak tambah satu lagi ya. Yang simple je. Button. Sini saya buat edit text. Saya buat exit. Exit ataupun close lah. Okay, so bila saya klik sini, sini saya tak tukar nama dia, nama variable dia. Okay, kalau saya nak tukar, you all pergi ke mana? Change variable ni, btn, exit. So bila exit, double klik, so dia dah tukar. So kalau nak exit, cuba system, ni senang je kan, system dot exit, you all buat kosong. So dia akan terus tutup. So bila you all nak run, sekejap kita ada 1 minit lagi. Cantik lah, masa dah habis. Okay, bila run, okay, nampak? Azmira, nampak apa sekarang Azmira? Dia nampak nak bin. Nampak apa dah. Bila exit ni system.exit kosong. Bila tekan exit, akan terus tutup. Okay. Okay. Okay, itu saja yang saya nak terangkan. Okay. Itu saja yang saya nak terangkan. Okay. Saya harap you all boleh buat. Okay. Benda dah ada, laluan dah ada. You all kena accommodate ataupun ubah sesuai keperluan. So, dari segi design ni mungkin you all ubahlah design. Mungkin button ni you all tak sebelah kiri ke apa-apa. Berdasarkan you all punya creativity. Okay. Itu saja buat masa ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sir, nak scan boleh? Okay.